Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada rakan-rakan sekalian. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah Kak Tina di sini sihat, dan pada hari ini Kak Tina nak ajak rakan-rakan ikut aktiviti Kak Tina nak buat kek coklat atau kek koko kismis. Okey, baiklah rakan-rakan, marilah kita tengok apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kek tersebut. Okey, pertama, 1 cawan margarin penuh, penuh 1 cawan, dan sediakan tempat atau wadah untuk margarin. Kak Tina bersihkan margarin tersebut supaya tidak membazir. Baiklah, bahan yang kedua, 1 cawan gula. Kak Tina gunakan cawan yang sama sahaja. Kak Tina guna 1 cawan yang penuh gula halus atau gula kastor. Tapi kalau rakan-rakan nak manis, boleh tambahkan sedikit lagi, sebab nanti Kak Tina nak gunakan susu. Okey, maaflah Kak Tina dah guna susu tu lebih kurang separuh daripada susu tersebut. Tak sampai 1 cawan lah, separuh cawan saja, sebab takut terlalu manis. Dan susu tersebut Kak Tina akan letakkan kemudian. Dan sekarang ni tiba untuk di mixer. Jadi Kak Tina gunakan mixer tangan. Kak Tina tak gunakan stand. Susah guna stand tu. Okey, sebenarnya Kak Tina dah salah guna mixer, mata mixer tu. Sepatutnya Kak Tina guna yang satu lagi, tapi sebenarnya Kak Tina tak jumpa cari. Jadi harap maaf lah. Jadi Kak Tina gunakan apa yang ada sahaja. Yalah, selepas buat kek yang dulu tu Kak Tina lupa tempat letaknya kat mana. Baiklah rakan-rakan sekalian, apa khabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan happy bersama keluarga masing-masing. Pada hujung minggu ni pasti rakan-rakan banyak aktiviti di luar. Mungkin ada yang pergi bercuti bersama keluarga, mungkin ada yang bercuti bersama dengan ibu mertua atau ibu sendiri. Jadi apa juga yang dilakukan, semuanya semoga sentiasa dalam keadaan happy dan take care. Okey, baiklah, sekarang ni Kak Tina nak masukkan telur. Kak Tina gunakan 4 biji telur ayam saiz kecil. Kalau telur tu besar, guna 3 sahaja. Sekarang Kak Tina tengah putar telur tersebut. Agak susah lah sikit guna mata mixer ni, sebab dia memang tak sesuai untuk putar buat kek. Tak apa, janji keknya sedap nanti. Baiklah rakan-rakan sekalian, Kak Tina juga nak ucapkan selamat datang kepada rakan-rakan yang baru bertemu atau baru menemukan channel Kak Tina. Dan insyaAllah Kak Tina akan balas semula, tetapi mungkin lambat sedikit. Dan kepada rakan-rakan yang berada di mana sahaja, Kak Tina ucapkan terima kasih banyak-banyak, terutama yang dari rakan-rakan yang dari Malaysia sendiri, yang banyak support, dan juga rakan-rakan dari negara-negara lain. Terima kasih kerana banyak memberi sokongan dan dukungan kepada Kak Tina untuk menghasilkan channel ini. Atau untuk terus sukses di channel ini, Kak Tina minta rakan-rakan sudi like, subscribe dan komen, serta jangan lupa tekan butang loceng notifikasi supaya kalau ada video-video baru Kak Tina, rakan-rakan akan mengetahuinya. Jadi rakan-rakan boleh menonton seandainya rakan-rakan ada waktu yang terluang. Okey, sekarang Kak Tina dah masukkan tepung, tetapi tak masukkan semua. Kak Tina masuk satu persatu. Kak Tina guna 2 cawan tepung
baking powder ataupun tepung naik sendiri dan 1 cawan tepung gandum. Itu pun dah mencukupi. Okey, jadi sekarang ni Kak Tina nak masukkan itu tepung ke dalam cawan. Tapi Kak Tina putarkan dulu yang sebelum, yang dah sudah Kak Tina masukkan dalam bekas pengadun. Sebenarnya Kak Tina banyak kali buat kek, cuma sukatannya sahaja yang berbeza. Ya. Kali ni Kak Tina nak buat kek menggunakan coklat atau koko. Cuma tak banyak lah sebab Kak Tina takut kalau guna koko tu takut dia pahit. Ya. Sebelum ni Kak Tina buat kek Milo mixer lah, makna kek Milo dengan warna coklat dan warna kuning. Tapi kali ini Kak Tina nak gunakan keseluruhannya warna coklat, dan cuma Kak Tina tambahkan kismis atau anggur kering, dan juga Kak Tina gunakan keratan buah ceri yang sudah dicincang yang berwarna hijau dan juga buah ceri yang berwarna merah. Sebenarnya basic daripada kek ni kita buat seperti biasa, cuma campuran saja tu bergantung kepada apa yang rakan-rakan nak letak. Contohnya nak letak carrot, nak letak pisang, nak letak susu cair, itu terserah kepada rakan-rakan. Cuma kena betul lah sukatan, sebab kek ni dia tak boleh terlalu banyak air. Kalau dia banyak air dia akan bantat, akan tak kembang lah, maksud dia bantat tu. Kemudian lagi satu, kalau kek kita over mixer, dia pun ada masalah. Ya. Dan kalau kek tersebut terlalu banyak gula, kek tersebut akan jadi keras dan terlalu manis. Jadi kena betul lah sukatan dia. Cuma bahan-bahan yang lain macam baking powder tu Kak Tina tak guna banyak baking powder sebab nanti rasanya akan pahit. Jadi Kak Tina guna tepung naik sendiri, sebab dalam tepung naik sendiri tu pun dah ada baking powder. Dan Kak Tina juga tak guna soda bikarbonat untuk buat kek, sebab nanti Kak Tina tak tahan, ya, perut Kak Tina tak tahan dan akan efek kepada perut. Okey, sekarang ni Kak Tina masukkan air ros nak bagi dia wangi dan rasanya nanti macam bau ros lah. Kemudian Kak Tina juga tadi bubur sedikit baking powder, cuma 1 sudut teh kecil saja sebab dia ada tepung gandum tadi. Kemudian Kak Tina masukkan esen vanila dan juga ni air ros, ya. Kak Tina guna 2 sudut teh air ros. Kak Tina suka guna air ros sebab baunya nanti wangi dan juga bau harum, tak terasa pun. Cuma kali ni Kak Tina tak gunakan susu cair. Kak Tina juga hanya guna susu pekat saja, lebih kurang setengah cawan. Sekarang Kak Tina nak masukkan coklat, atau bukan coklat, koko. Lebih kurang dan Kak Tina juga akan masukkan hirisan buah ceri hijau dan merah, ya. Jadi ni Kak Tina nak masukkan kismis atau anggur kering yang besar-besar tu. Kita tak boleh letak banyak sangat sebab anggur ni kalau dah. Okey, jadi sekarang ni Kak Tina juga nak masukkan hirisan buah ceri. Hirisan buah ceri ni sebenarnya tak berapa nak manis, jadi ngam-ngam. Kak Tina nak guna rice cooker. Kak Tina nak guna rice cooker sahaja. First time Kak Tina nak bakar kek menggunakan rice cooker. Okey, tengok hasilnya nanti. Apa yang akan jadi pada kek Kak Tina. Sekarang Kak Tina nak masukkan kek. Ni dia rice cookernya.
lampu pun. Jadi Kak Tina nak masukkan kek tersebut ke dalam rice cooker. Sebab Kak Tina juga pernah bakar kek menggunakan oven. Cuma oven Kak Tina ni maknanya oven facing yang oven hitam. Jadi kadang-kadang kena kontrol api atas dan bawah, ya. Jadi Kak Tina tak boleh tinggalkan begitu sahaja. Sebab takut nanti kalau pembakaran pertama tu kena letak api atas dan bawah. Lebih kurang dalam 30 ke 40 minit. Tapi kalau kita guna bekas kek yang warna putih yang biasa, itu tak cepat hangus. Tapi kalau guna bekas kek yang warna hitam, dia cepat panas. Jadi susah sikit nak kontrol api. Jadi sekarang proses untuk menyucikan bahan kek daripada sudu. Silakan, tak nak pembaziran berlaku. Okey, dan kita masukkan ke dalam periuk, dan inilah periuk nasi yang boleh digunakan untuk membakar kek. Dia memang ada peruntukan untuk kek. Jadi tekan dan setting dia dan tekan cooking sahaja. Okey, ni sekarang dia dah matang lebih kurang 9 minit selepas loncengnya dibunyikan. Baiklah rakan-rakan sekalian, inilah hasilnya, dan video Kak Tina pun dah sampai ke penghujung. Kak Tina nak ucapkan terima kasih kerana sudi menonton dan like, subscribe, dan Kak Tina mohon ribuan kemaafan andainya ada tutur bicara yang kurang menyenangkan. Hasilnya memang sedap dan tak sangka pula dia kembang sebab ialah guna mixer yang salah. Okay, see for the next video, dan thanks for watching my video. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom makan.